Kerajaan Madani dukung titah Sultan Ibrahim ingin lihat negara ditadbir urus dengan baik. Saifuddin Nasution sahkan Kabinet bincang isu permohonan pengampunan Najib namun tidak memperincikannya. Aman Palestin heret SPRM ke muka pengadilan berhubung pembekuan akaun bank. Penganalisis ingatkan PAS jangan terbuai gah menang undi Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 1 Februari 2024 bersamaan 20 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Kerajaan mendukung sepenuhnya dan mengalu-alukan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebelum ini yang ingin melihat negara meneruskan tadbir urus yang baik, telus pemacuan ekonomi yang mampat serta memberi sepenuh perhatian kepada usaha meningkatkan darjat hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu juga merupakan hasrat jutaan rakyat Malaysia yang ingin terus melihat kestabilan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan serta peluang dan masa hadapan yang baik untuk semua. Justru beliau menyeru orang ramai meraihkan permulaan tampuk pemerintahan yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Menerusi kenyataan di laman Facebook, beliau berkata kerajaan senada dengan rakyat turut memanjat kesyukuran serta menjunjung kasih atas pemerintahan yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sama ada lembaga pengampunan memberi pengampunan atau sebaliknya kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, ia tetap akan menjadi mimpi buruk kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut penganalisis politik Profesor Azmi Hassan, sekiranya Najib yang dipenjara atas kesalahan rasuah itu dibebaskan, Datuk Seri Anwar akan dipuji penyokong UMNO. Tambahnya, Najib masih mempunyai sedikit pengaruh dalam parti. Justru, kata Azmi, pengampunan Najib pasti akan menggembirakan ahli akar umbi UMNO, terutamanya jika beliau meneruskan karier politiknya. Pun begitu, Azmi mengingatkan pembebasan Najib juga akan membuatkan pengundi PH menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan mungkin tidak lagi selesa bekerjasama dengan UMNO. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri mengesahkan mesyuarat Kabinet ada membincangkan mengenai permohonan pengampunan diraja bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu dimaklumkan kepada jemaah Kabinet namun tidak memperincikan mengenai pengumuman pengampunan Najib. Saifuddin Nasution berkata demikian bagi mengulas sama ada mesyuarat Kabinet ada membincangkan mengenai permohonan pengampunan diraja Najib. Ditanya mengenai pihak mana yang akan membuat pengumuman mengenai status permohonan pengampunan itu, beliau bagaimanapun tidak menjawabnya. Isu pengampunan Najib menarik perhatian media apabila terdapat desas-desus bahawa Najib telah menerima pengampunan diraja, bagaimanapun berita tersebut ditarik balik. Aman Palestin Berhad memfailkan semakan kehakiman terhadap tindakan SPRM membekukan 41 akaun bank miliknya dan entiti syarikat lain membabitkan wang berjumlah 15 juta ringgit. Peguam mewakili Aman Palestin Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata pihaknya memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap SPRM dan Kerajaan Malaysia. Katanya, sehingga hari ini 2 surat telah diutus kepada SPRM pada 27 November 2023 dan 9 Januari 2024 bagi merayu dan memohon pertimbangan bagi akaun Bank Aman Palestin dinyah bekukan untuk tujuan bantuan keuangan dihantar terus kepada mangsa keganasan perang di Palestin. Pembekuan akaun Badan Amal untuk Palestin itu dibuat berhubung siasatan penyalahgunaan wang derma
dan dibuat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Harap, Pencegahan Pembiayaan Pengganas dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Keseksaan Akta 574. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, PAS tidak pernah secara agresif mendesak konsert dibatalkan ketika berada dalam kerajaan. Katanya, walaupun PAS pernah membantah konsert, ia hanya menyentuh isu itu sekali sahaja ketika berada dalam kerajaan, iaitu selepas kerajaan membuka semula ekonomi susulan pandemik COVID-19. Khairi berkata, Menteri Agama ketika itu hanya meminta jumlah konsert dikurangkan. Bekas ahli Parlimen Rembau itu berkata demikian ketika disoal mengenai hubungan kerjanya dengan PAS. Seorang penganalisis politik memberi amaran bahawa Perikatan Nasional PN pimpinan PAS mungkin menjadi pedang bermata dua bagi gabungan itu susulan cadangan perubahan kepimpinannya selepas beberapa ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Syahza Syukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, PN mampu lebih kuat jika PAS mengambil alih sebagai pengerusi gabungan itu kerana akan lebih serasi dengan pilihan Islamik pengundi. Katanya kepada sebuah portal, ia akan menjadikan agenda PN lebih jelas bagi umum tetapi sebaliknya menyukarkan keyakinan bahawa PN kononnya berbilang kaum. Sementara itu, Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata pencapaian PN mungkin terhad di bawah pimpinan PAS khususnya jika Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam itu mengambil alih kuasa. Katanya, Hadi mungkin dilihat sebagai pemimpin nombor satu PAS tetapi tidak mendapat kepercayaan komponen PN untuk menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seorang penganalisis memberitahu PAS diingatkan supaya tidak terlalu terbawa-bawa kejayaan menguasai undi Melayu tetapi perlu insaf kekurangan menambat pengundi komuniti lain yang menghalang cita-cita menawan Putrajaya. Profesor Azmi Hassan berkata pencapaian mengekalkan pentadbiran di Kedah, Terengganu dan Kelantan selain merampas Perlis tidak boleh dianggap sebagai kelebihan. Sebaliknya perlu tumpu cabaran utama menawan Putrajaya. Menurutnya, tanpa undi bukan Melayu termasuk di Sabah dan Sarawak, cita-cita menawan persekutuan mungkin diibaratkan mimpi di siang hari dan inilah masalah terbesar Perikatan Nasional PN. Katanya, PN berada dalam keadaan tercorot mengikut sokongan undi bukan Melayu malah lebih corot berbanding UMNO. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari bahawa kerjasama PHBN kekal sehingga selepas PRU16 memudahkan pengundi Melayu membuat pendirian awal. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.